Hari ini memang tengah hangat ataupun tengah aktifnya orang berbicara tentang politik, kerana ada PRN kepada 6 negeri. Dan ada juga golongan yang membawa pandangan bahawa kita perlu tukar sistem ataupun kita perlu revise balik sistem politik kita. Lebih kurang macam itulah. Apa yang jadi menariknya adalah ada yang berbagai sudut pandang terhadap nak tukar kepada apa. Keadaan yang sekarang ni tak cukup baik ke? Sebab kalau cukup baik, kenapa masalah tak pernah selesai? Dulu dengan rasuah, tak rasuahnya masing-masing nak merebut kekuasaan sekarang. Orang hari ini tak percaya dengan sistem politik hari ini adalah kerana yang mereka lihat ataupun rakyat kebanyakannya melihat para pemimpin ataupun orang-orang yang nak bertanding ni sibuk nak menang untuk menguasai tampuk pemerintahan. Bukanlah sebenarnya fokus utama untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kalau ada orang ataupun pemimpin atau setidaknya lah calon yang fokus untuk menyelesaikan masalah rakyat, dia akan sibuk dan tak sempat nak menjaga kedudukan politik. Sebab kedudukan politik ni bukan semata-mata kita buat baik pada rakyat dan rakyat suka, tetapi juga nama kita tercalon. Kalau sistem hari ni lah nama kita tercalon tak? Macam mana nama kita nak tercalon kalau kita tak dapat perhatian daripada golongan ahli politik yang lain? Jadi melobi ahli politik yang lain, kemudian kena buat propaganda-propaganda ataupun perkara-perkara yang populis untuk dapat perhatian masyarakat, itulah menjadi keutamaan. Sedangkan masalah tu kadang-kadang tak selesai pun. Kalau tindakan populis kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, lebih pada nak dapat perhatian media. Di sinilah sebenarnya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa orang hari ini tak nak percaya atau dah tak nak percaya pun pada sistem politik kita. Jadi adalah orang-orang yang membawa kepada pandangan kita perlu tukar atau revise sistem politik kita hari ini. Ada setengah kata sistem beraja, ada setengah kita kembali sistem yang lebih lama ataupun welfare state ke, macam-macam lah. Persoalan dia, kenapa hari ini orang bila cerita tentang perubahan sistem, dia mesti rasa bimbang. Setiap orang yang merasakan untuk mengubah sistem itu bukan mudah. Contoh kita lihat pada sejarah-sejarah lah. Secara umum, sifat fitrah manusia tu memang sifat dia adalah sistem perwakilan. Sebab kita tak auto kepada pemilihan raja kalau dalam memilih sistem pengurusan masyarakat. Kita akan ada kampung-kampung, nature-nya manusia kalau dia migrate ke satu tempat. Contoh satu tempat yang penuh dengan sumber alam untuk makanan, tempat tinggal, selamat dan sebagainya, manusia pun datang satu kan. Dan manusia akan biasanya tinggal berkelompok-kelompok pada asasnya, tak terus jadi satu kelompok besar. Mungkin mulanya wilayah tu jauh, jadi mereka kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan ketika semakin banyak bilangan, maka mereka akan mulai adanya masalah perebutan kekuasaan, teritori kan, bila mana satu tanah wilayah mereka. Maka di sini perlu untuk menjadikan wilayah itu stabil, tak ada peperangan dan pembunuhan, maka pastinya adanya perbincangan dan rundingan. Macam mana nak rundingan ni? Takkan nak semua sekali orang datang kumpul nak bincang. Biasanya manusia akan mengeluarkan satu idea, kita hantar satu wakil untuk dia buat negosiasi ataupun perundingan. Itu nature, adalah sebuah bentuk fitrah, dan benda ni adalah daripada zaman-zaman Greek dah ada. Yang menarik juga adalah Arab Jahiliah pun ada. Arab Jahiliah pun ada juga sistem perwakilan, tapi perwakilan kabilah lah, pemimpin-pemimpin berdasarkan kabilah. Kemudian ada juga sistem beraja, Julius Caesar ke kan, kemudiannya Konstantin ke. Itu adalah sistem beraja yang tak kisahlah di bawah tu adanya penasihat ke apa, tapi biasanya raja tu naik kerana kepahlawanan dia, kedermawan dia ke, kemampuan dia menyelesaikan masalah besar, sehingga orang angkat dia sebagai orang yang boleh menyatukan seluruh masyarakat. Bila ada perbalahan, tiba dia boleh selesaikan masalah perbalahan dan boleh menyatukan
masalah besar di tengah-tengah masyarakat, maka biasanya itu orang akan diangkat menjadi raja kerana mungkin akal fikiran yang tajam, kemampuan dia menilai dan melihat penyelesaian. Itu juga bagaimana nature raja tu boleh terangkat. Dan yang ketiga, mungkin sistem yang ada lah. Saya cerita ni dalam konsep sistem ya. Sistem yang ada ni adalah berasaskan teologi. Teologi ni macam mana? Teologi ni sifat dia adalah berdasarkan agamawan. Maksudnya tak ada ahli politik, tak ada raja. Tadi perwakilan tu ahli politik, tak ada. Raja tak ada. Tetapi yang ada agamawan atau rahib-rahib yang menentukan boleh tak boleh berdasarkan kepercayaan agama. Ini juga adalah dipanggil teologi lah kalau negara. Cuma susah nak cari contoh teologi di zaman-zaman silam pun agak susah kita nak berjumpa. Tetapi biasanya yang berlaku agama yang macam ni ataupun agama negara yang berasaskan agama ni, biasanya raja tu yang melekat ataupun menyatu dengan agama. Jadi raja itulah sebenarnya yang membawa agama sebagai sistem pemerintahan atau sistem mengatur masyarakat dia. Dan inilah biasanya pilihan-pilihan yang ada yang orang terfikir. Dan ada juga lately ni saya dengar dekat-dekat dalam live TikTok menceritakan tentang sistem Islam. Sistem Islam bercerita bagaimana Islam ni berbeza tak dengan teologi. Rupa-rupanya Islam bukanlah seperti teologi tadi yang agama, maksudnya rahib-rahib yang menentukan bagaimana sistem negara itu nak berjalan, pembahagian dan seterusnya. Tetapi agama Islam dia bersifat bukan rahib yang tentukan, sebenarnya yang tentukan tetaplah masyarakat. Cuma dalam masyarakat itu diamanahkan untuk diserahkan keputusan kepada seorang pemimpin yang biasa kita panggil imam ataupun khalifah. Khalifah inilah yang akan menentukan atau menjalankan, bukan menentukan, tapi menjalankan sistem masyarakat tadi. Politik, sistem pendidikan ke, sistem ekonomi, semua pantang larang lah kalau kita panggil kan. Larangan, perintah, yang boleh, yang tak boleh, semua ditetapkan menerusi bukan rahib-rahib, bukan ustaz, bukan ulama, tetapi yang menentukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kan banyak masalah-masalah baru. Macam mana dia orang nak selesaikan masalah baru yang tak ada dalam Al-Quran dan tak ada dalam Sunnah? Maka dekat sini diambil juga kias dan juga ijma'. Kebanyakan orang cerita tentang ijma'. Saya selalu dengar ijma' ulama'. Sebenarnya ijma' ulama' tidak, menurut saya, tidaklah betul-betul murni dapat mensaring bahawa pendapat tu paling tepat. Tapi ijma' siapa yang paling tepat dalam menentukan wahyu tadi? Contoh, Al-Quran dengan As-Sunnah itu turun di zaman adanya manusia lain, iaitu para sahabat. Kebanyakannya yang bersama dengan Rasulullah dalam menilai, melihat, bahkan memahami wahyu. Jadi ijma' ulama' itu terlalu jauh ataupun terpisah. Yang paling tepat adalah ijma' sahabat. Jadi ijma' ni dalam konteks sahabat-sahabat berijma' dalam satu perkara. Yang itu kita akan jumpai ada banyak masalah diselesaikan walaupun secara wahyu, sunnah itu tak jumpa, tetapi ijma' itu boleh kita kaitkan kerana penilaian kita melihat bagaimana para sahabat memahami wahyu, kerana mereka ni paling dekat dan paling kuat dari segi pemahaman dia terhadap Islam. Jadi kalau kita panggil sumber rujukan tadi ada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan kias. Kias ni menyamakan situasi lah. Kita cuba menilai apakah yang paling mirip dengan situasi yang serupa. Contohlah macam tu ya. Jadi setidaknya ada 4 kod. Ada tadi yang pertama perwakilan yang bersifat fitrah, raja yang bersifat bila dia boleh selesaikan masalah besar. Yang ketiga teologi, agama, rahib-rahib, dan yang keempat adalah Islam. Beza Islam dengan rahib ni nanti kita tengok part kedua.